Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridwan bin Abu Bakar, bernombor metrik 160888 dan rakan saya bernama Nur Izwan Shah bin Roslan, bernombor metrik 161024. Kami akan bentangkan untuk subjek HIS 315 Muamalat. Saya akan mulakan pembentangan dengan menerangkan tentang definisi kad kredit. Kad kredit merupakan sejenis kad pembayaran yang mana dikeluarkan kepada pengguna ataupun pemegang kad untuk membolehkan mereka membayar barangan dan perkhidmatan dibekalkan kepada seseorang berdasarkan perjanjian. Seterusnya, pengeluar kad iaitu pengeluar kad kredit biasanya daripada pihak bank. Pihak bank akan mewujudkan pusingan akaun dan akan memberikan garis kredit untuk kad. Maksudnya akan menetapkan berapa limit untuk sesuatu kad. Sebagai contoh, kad kredit yang Ali mohon mempunyai garis kredit sebanyak RM5,000. Kiranya Ali dapat guna sebanyak RM5,000 saja untuk sebulan. Abu pula mempunyai garis kredit sebanyak RM10,000. Bermaksud Abu dapat menggunakan RM10,000 untuk sebulan. So, garis kredit ni tidak sama bagi setiap pihak. Dia tertakluk kepada kemampuan masing-masing mengikut pihak bank. Pihak bank akan mengkaji terlebih dahulu untuk menetapkan garis kredit tersebut. Seterusnya, pemegang kad boleh meminjamkan sejumlah wang untuk pembayaran kepada saudagar atau sebagai wang pendahuluan. Kad kredit ni selalunya orang pinjam untuk bayar kepada penghutang ataupun untuk bayar sebagai wang pendahuluan, deposit. Okey, kad kredit menggabungkan perkhidmatan pembayaran dengan sambungan kredit. Maksudnya, struktur yuran yang rumit dalam industri kad kredit akan mengehadkan keupayaan pelanggan. Disebabkan perkara inilah, yuran kad kredit dikawal melalui pengubalan undang-undang khas. Dia dalam kad kredit ni dia mempunyai yuran dan yuran ni merupakan perkara yang rumit lah untuk pemegang kad kredit ni. So, oleh hal yang demikian, mempunyai pengubalan undang-undang khas untuk mengawal yuran tersebut. Dan seterusnya, seperti yang saya nyatakan, kad kredit dikeluarkan oleh bank ataupun mana-mana institusi kewangan dan antara kegunaannya adalah bayar bil kad kredit pada setiap hujung bulan. Okey, bayar bil kad kredit pada setiap hujung bulan maksudnya selepas 20 hari daripada tarikh bil dikeluarkan, mengikut syarat bank atau institusi kewangan, kita perlu bayar kad kredit. Contohnya, kita guna garis kredit kita sebanyak RM5,000, tetapi kita hanya guna RM2,000 saja bulan tu. Jadinya kita hanya kena bayar sebanyak RM2,000 saja, tidak perlu bayar RM5,000. Mengikut kepada tahap penggunaan kita. Kita guna RM2,000, bayar RM2,000. Jika guna RM3,000, kita perlu bayar RM3,000. Okay, seterusnya saya akan menerangkan tentang jenis-jenis kad kredit. Terdapat dua jenis kad kredit. Yang pertama merupakan kad kredit jenis charge card dan yang kedua adalah kad kredit yang menerima pembaharuan bil, iaitu revolving credit card. Okay, saya akan menerangkan tentang yang jenis pertama terlebih dahulu, iaitu kad kredit jenis charge card. Kad kredit ini adalah yang mewajibkan pemegangnya membayar bil penggunaannya setiap bulan. Maksudnya, siapa yang ambil kad kredit jenis charge card ni setiap bulan dia kena membuat bayaran bil tersebut. Antara jenis kad kredit jenis charge card adalah American Express yang berwarna hijau dan Diners Club. Ciri-ciri kad kredit jenis charge card adalah antara cirinya, yang pertama, tidak disyaratkan pemegangnya membuka akaun simpanan di bank pengeluar atau pihak pengeluar kad. Ciri yang kedua adalah pemegang kad kredit diberi had tertentu, kredit line, lalu ia boleh menikmati seluruh hak hutang piutang bayaran tangguh dalam satu had. Ciri yang ketiga adalah jika pemegang lewat bayar kos penggunaannya dari waktu yang ditetapkan oleh pihak bank ataupun institusi kewangan, maka pengeluar akan mengenakan penalti akibat lewat. Maksudnya akan dikenakan denda jika pemegang kad kredit ni membuat bayaran secara lewat ataupun tangguh. Okey, kad kredit yang jenis kedua tadi adalah kad kredit yang menerima pembaharuan bil, iaitu revolving credit card. Kad kredit
jenis yang ni adalah yang paling banyak tersebar di seluruh dunia. Antaranya ialah Visa Card, Mastercard, Diners Card, American Express Card. Pemegang kad tidak wajib melangsaikan kos gunanya secara keseluruhannya setelah mendapat bil. Tapi dibenarkan untuk membayar hanya nisbah kecil daripada bil. Yang jenis yang pertama tadi, dia wajib untuk membayar bil penggunaannya setiap bulan. Tetapi yang jenis yang kedua ni, dia tidak perlu untuk melangsaikan pembayaran bil secara keseluruhan. Dia diberikan kelonggaran untuk dibayarkan sebahagian. Dan pemegang kad boleh menggunakannya sama ada di dalam atau luar negara. Okey, ini merupakan satu kelebihan untuk kad kredit yang menerima pembaharuan bil. Dia boleh menggunakan kad kreditnya di dalam negara kita, Malaysia ataupun di mana-mana luar negara kecuali negara Israel. Dan ia ada 3 jenis, iaitu yang pertama kad emas, yang kedua kad perak dan yang ketiga adalah kad biasa. Seterusnya saya akan meneruskan pembentangan dengan menerangkan tentang sejarah kad kredit. Sejarah kad kredit bermula di New York dan diasaskan oleh seorang lelaki Amerika yang bernama Frank N.C. Namara. Frank N.C. Namara merupakan pengerusi Hamilton Credit Corporation. Dia memperkenalkan kad kredit pada tahun 1951. Kemudian, pada tahun 1958 pula telah diperkenalkan kad kredit American Express. Dan juga pada tahun 1958, Bank of America memperkenalkan kad kredit Bank America Card, yang mana sekarang lebih dikenali sebagai kad Visa. Kemudian, Bank Negara Malaysia melaporkan hutang kad kredit sebanyak 10.6 bilion ringgit Malaysia. Dan Bank Negara Malaysia menyatakan akan terus meningkat kepada 20% setiap tahun di Malaysia. Dan anda boleh lihat kuasa kad kredit yang menjadi kegilaan orang ramai pada hari ini. Hal ini boleh dikatakan demikian kerana kita boleh bezakan antara kad debit dan kad kredit. Kad debit fungsinya sama antara kad debit dan kad kredit. Yang membezakan antara kad debit dan kad kredit adalah duit yang terkandung dalam akaun tersebut. Kad debit merupakan simpanan kita sendiri, manakala kad kredit adalah wang pinjaman. Kredit bermaksud hutang, wang pinjaman atau wang hutang daripada pihak bank atau mana-mana institusi kewangan, di mana kita akan memakai duit bank atau duit daripada institusi kewangan terlebih dahulu dan kemudian kita akan bayar pakai duit kita sendiri. Oleh hal yang demikian, ia menjadi kegilaan orang ramai pada zaman ini kerana mempermudahkan kita boleh guna duit bank dulu dan kemudian kita akan bayar pakai duit kita sendiri. Seterusnya saya akan menerangkan mengapa adanya kad kredit. Yang pertama adalah sebagai kemudahan, memudahkan seseorang untuk membuat transaksi tanpa tunai. Jika zaman dahulu apabila seseorang ingin berbelanja, ia perlu membawa wang tunai yang banyak untuk membeli barang tersebut. Tapi zaman sekarang, bila adanya kad kredit, cukup hanya sekeping kad kredit itu saja dia boleh bawa untuk beli bermacam-macam barangan. Ini juga dapat mengurangkan risiko untuk kehilangan wang tunai tersebut. Seterusnya adalah ganjaran, memberi peluang untuk mendapatkan faedah tambahan apabila berbelanja. Jika zaman dahulu kita bayar pakai wang tunai saja, kita mungkin akan dapat barang tersebut. Tapi jika kita menggunakan kad kredit, kita boleh mendapatkan mata ganjaran yang akan masuk ke dalam kad kredit tersebut. Jadi dengan mata ganjaran yang diperolehi itu dapat ditebus untuk membeli barangan atau untuk kegunaan yang lain. Seterusnya adalah sebagai rekod pembelian. Dapat memantau perbelanjaan harian serta menyusun belanjawan dengan baik. Jika ada kad kredit, kita boleh kesan perbelanjaan bulanan kita. Sebagai contoh, jika bulan ini kita dah letak bajet untuk makan beberapa ratus, untuk pakaian, untuk minyak motor atau sebagainya. Jadi dengan kad kredit ni kita boleh tahulah duit kita ni kita keluarkan ke arah mana. Kalau sekarang ni bila kita pakai wang tunai, kita tak pakai kad kredit, mungkin kita akan keluar ikut suka hati kita dan kita akan tak dapat kesan kat mana duit tu hilang.
Saya akan meneruskan lagi pembentangan saya, iaitu kad kredit dari perspektif Islam. Terdapat beberapa ulama yang sepakat bahawa terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan apabila seseorang itu mengambil kad kredit. Yang pertama adalah riba, yang kedua adalah gharar dan maisir, dan yang ketiga adalah tanggungjawab keuangan. Riba ini adalah satu perkara yang sangat ditegah di dalam Islam. Jadi apabila terdapat unsur riba ini di dalam kad kredit, maka ianya adalah diharamkan. Riba yang berlaku di atas kad kredit adalah apabila faedah itu diambil di atas pinjaman wang. Maka ciri-ciri seperti itu adalah diharamkan apabila terdapat dalam kad kredit. Yang kedua adalah gharar dan maisir. Gharar adalah ketidaktentuan di mana boleh jadi kad kredit itu mengelirukan penggunanya sama ada dari segi tarikh pembayaran atau sebagainya. Yang ketiga adalah tanggungjawab keuangan. Apabila seseorang itu ingin membeli barang yang mereka sendiri tidak mampu untuk membeli dan ia menggunakan kad kredit untuk membeli barangan tersebut dengan niat bayar untuk bulanan, maka niat seperti itu boleh mendatangkan kemudaratan kepada orang tersebut. Jadi kemudaratan inilah yang boleh dikatakan sebagai ianya boleh menjadi haram kerana semakin lama semakin memudaratkan orang itu. Terdapat beberapa ulama yang menganggap ianya halal dengan beberapa syarat dan ada juga menganggap ianya haram. Jika ciri-ciri kad kredit itu mengandungi ciri-ciri yang saya sebutkan tadi, iaitu riba, gharar dan maisir, dan tanggungjawab keuangan seseorang itu, maka ianya adalah diharamkan. Tiada pendapat yang mutlak mengatakan kad kredit dibolehkan dalam Islam. Seperti yang saya katakan tadi, selagi mana kad kredit itu tidak mengandungi ciri-ciri yang saya sebutkan tadi, maka ianya boleh digunakan. Terusnya adalah kesan buruk kad kredit. Penggunaan kad kredit yang tidak terkawal juga dapat mendatangkan kesan buruk. Antara adalah mengganggu disiplin keuangan. Jika sebelum ini seseorang yang mendapat pendapatan bulanan, dia akan membahagikan pendapatan bulanannya dengan teratur. Sebagai contoh, 30% untuk kegunaan sendiri, 20% untuk simpanan dan selebihnya 50% tu untuk membayar hutang rumah, hutang kereta dan hutang-hutang yang penting lainnya. Tapi lepas adanya penggunaan kad kredit ni, kemungkinan segala pembahagian pendapatan dia itu sudah menjadi tidak teratur kerana dengan mudah sekali kita boleh menggunakan kad kredit dahulu sebelum pendapatan kita masuk. Seterusnya adalah menggalakkan hutang. Jika sebelum ini seseorang itu hendak membeli barang, contoh macam beli handphone yang berharga RM2,000, dia akan mengumpulkan terlebih dahulu duit RM2,000 tu sebelum dia beli barang yang hendak dibelinya. Tapi selepas adanya kad kredit ni, dia boleh menggunakan konsep hutang di mana dia akan membayarnya setiap bulan secara angsuran. Jadi barang yang berharga RM2,000 itu pun boleh menjadi tinggi 2 hingga ke 3 kali ganda kerana bayaran bulanan. Terusnya adalah jalan menuju muflis. Statistik ada menunjukkan golongan yang paling banyak muflis ni adalah dari golongan yang muda. Kerana apa? Kerana mereka tidak dapat mengawal nafsu untuk membeli sesuatu barang itu. Jadi apabila hutang terlalu tinggi dan dia tidak dapat membayar hutang tersebut, maka muflis adalah jalan yang terakhir yang akan dikenakan kepada mereka. Yang terakhir adalah bunga yang tinggi. Penggunaan kad kredit ini sememangnya bagus bagi sesiapa yang pandai menggunakannya. Tetapi jika kita tidak pandai menggunakannya, banyak cas-cas yang tersembunyi yang tidak dapat kita bayar di akhir bulan. Sebagai contoh, pembayaran apabila lewat pada waktu yang telah ditetapkan. Itu juga terdapat cas mengikut baki hutang yang tertinggal dalam kad kredit tersebut.
Saya pernah terdengar satu ayat, kad kredit ni dia ibarat sebilah pisau. Dia boleh menjadi senjata yang sangat berguna untuk seorang chef dan ia boleh menjadi sangat bahaya untuk seorang budak. Jadi apa yang dapat saya simpulkan di sini adalah kad kredit ini boleh menjadi sesuatu yang sangat berguna bagi siapa yang pandai menggunakannya dan ia akan menjadi sangat bahaya kepada sesiapa yang tidak pandai menggunakannya. Yang terakhir adalah ciri-ciri kad kredit Islami. Yang pertama, tidak melibatkan riba. Kad kredit Islami haruslah tidak mengandungi konsep riba, di mana peminjam dikenakan faedah ke atas pinjaman yang telah digunakan. Kedua, tidak membenarkan pembelian produk yang haram. Pembelian produk yang haram atau perkhidmatan yang diharamkan seperti alkohol, arak, babi, judi dan sebagainya adalah ditegah dalam Islam. Ketiga, menggunakan konsep akad. Kad kredit Islami menggunakan konsep akad atau perjanjian jual beli, sewa beli atau wakalah. Ini bermakna pemegang kad dan penerbit kad terlibat dalam perjanjian perniagaan yang sah menurut prinsip-prinsip syariah. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.